berapa berhenti? Berhenti ke apa? Tak mungkin lah lambat dah lama ni kali. Pukul 8. Lebih isyak lama sikit. Abang 45. Tahlil lama kan? Tahlil lagu siam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim ila biqair. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, fadil ustaz-ustaz, para alim ulama, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi memberi kepada kita kesempatan dapat lagi kita dipertemukan di rumah Allah ini. Kita dapat solat maghrib berjamaah, kemudiannya bermujahadah sebentar untuk duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian ilmu kita pada malam ini dapat kita beramal dengannya dan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita nak bawa satu tajuk lah kan. Sebab apa, kita pun tak berapa lama lagi, tak sampai sebulan, lebih kurang 14 hari lagi kita akan masuk ke ambang ataupun gerbang Ramadan. Jadi para sahabat dulu kan, radhiyallahu anhum ajma'in, 6 bulan sebelum Ramadan dah berasa dah dia punya aura tu kan. Macam tadilah, macam imam kita, dia baca Al-Fatihah tu ala-ala Thailand. Siapa yang kaki Thailand tu dia berasa tu, macam duduk ada kat Thailand kan. Tu jadi tajuk dia apa tuan-tuan? Babul maja'a fi fadlil syahr Ramadan. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan bulan Ramadan. Apa yang lebih ni bulan Ramadan ni? Jadi malam ni kita nak kongsi tuan-tuan. Kita nak tahu sikit kenapa dalam bulan Ramadan ni, hanya sahnya dalam bulan Ramadan ni sebulan. 11 bulan selepas itu dia jadi macam biasa balik. Tetapi dalam bulan Ramadan ni seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya yang mukmin ni, mukmin dan mukminat ni, Allah dia begitu eager sekali untuk nak cari pahala tu. Kalau beribadat ni, Masya Allah, puasa tu terus cerita lah, sebulan straight macam tu ya. Kenapa dalam bulan-bulan lain tak boleh puasa kan? Sebab bi'ah tu, bi'ah suasana tu. Macam kita pergi Madinah dengan Mekah ada ke pernah kita tengok orang pakai seluar pendek? Tak ada pun, semua pakai jubah, perempuan pun pakai jubah kan. Yang Pak Arab perempuan tu pakai jubah tu, pakai nikab ni. Kita tengok mata yang hijau tu pun kita kata dah, perempuan ni mesti cantik kalau nak tengok kan. Jadi kita berada dalam bulan Ramadan ni, punyalah rajin kita Allahu Akbar tu. Yang tak pernah mari pun mari, kita pun tak pernah nak kenal. Kita tanya dia, tuan duduk mana? Duduk nombor sekian-sekian, 21. Saya nombor 20. Tu punya tak kenal kan.
Macam mana boleh jadi macam mana umat Nabi Muhammad mukminin mukminat ketika itu rajin sungguh beribadat? Kan? Jadi jawapannya ada malam ni. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana. Tunggu sampai habis rancangan insya-Allah. Kan? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bahwasanya kelebihan bulan Ramadan itu sangat banyaknya. Maka tiadalah mengumpulkan hadis yang menunjukkan atas kelebihan Ramadan itu oleh Imam At-Tirmizi sahaja. Malah dan setengah ulama ada mengumpulkan dia. Sebagai tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Adapun Abu Isa At-Tirmizi telah didatangkan dalam sahihnya dua hadis. Tu. Ya ini pertamanya ialah katanya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan suffadatil syayatin wa maraddatul jin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, apabila ada awal malam daripada bulan Ramadan disengkalakan segala syaitan dan yang buas daripada jin. Sengkala ni cakap orang utara lah, sebab tuan punya kitab ni pun orang utara, Syekh Idris Al-Marbawi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, di awal-awal bulan Ramadan tu, masuk saja bulan Ramadan, contoh besok kita puasa, malam ni tadi selepas muazzin mengalunkan azan itu, Allah dah mula mengsengkala dan belenggu jin dan syaitan ni. Tu kan cerita dia. Kita pun dah lalui Ramadan ni 15 tahun 20 tahun dah kan, kita pun dah mangli dah dengan kalimat ni. Syaitan dirantai, jin semua dipasung semua tu. Syaitan-syaitan dan jin kena sengkala dan sebabnya, sebab apa kan? Bulan lain tu Allah tak belenggu dia, tetapi dalam sebulan ni Allah belenggu jin dan syaitan itu. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, adalah jin syaitan itu disengkala akan dia dari awal Ramadan tu. Malam ni tadi lepas azan, masa tengah azan tadi dah digari, dibelenggu dah syaitan dan jin ni. Kan? Kerana menegahkan mereka daripada menyakiti orang-orang mukmin dan menakut-nakuti mereka itu. Tu Allah punya banyaknya kuasa, punya orang kata apa, kebijaksanaan, keperkasaan kan? Maka Allah boleh buat apa saja. Sekadar nak belenggu syaitan dan jin ni, alah kacang lah tuan-tuan. Manusia yang Allah cipta kita ni, manusia ni daripada tak ada kepada ada, senang kan? Ni tekan nak belenggu, lagilah senang kan? Tu sebab apa belenggu tu? Tak bagi syaitan dan jin ni kacau kita untuk sebulan ni, untuk beramal ibadat sebulan ni je. Allah kata ni madrasah aku ni, nak bagi manusia ni kan, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, mukminin mukminat ni, cari kan, pulun pahala, sepenuh-penuh pahala sebulan ni je. Sebab apa nu? Kita nak keluar nu balik ni 11 bulan nu akan datang nu. Kan, ni madrasah dia ni. Tu sebab di akhir ayat 185 tu, la'allakum tattaqun, akan dianugerahkan takwa tu. Maka dia bolehlah, kita bolehlah mengharungi 11 bulan yang akan datang tu. Tuan-tuan pun dapat dah. Jadi kita nak cerita ni bukanlah nak kata tuan-tuan sudah-sudah tu tak bagus puasa, bagus dah. Ni kita nak bagi lagi lebih bagus kan tu. Jadi saya kena cakap utara sikitlah. Dia nak cakap Kuala Lumpur tak nak boleh sangat kan, lagi ikut dekiat lidah langsung tak boleh cakap kan. Jadi Allah nak kata Imam Al-Ghazali kata apa? Hidup hari ni mesti lebih baik daripada semalam kan. Hari ni kita punya kelaku perangai kena lebih baik daripada semalam. Kalau hari ni lagi teruk, habis lah. Jadi samalah kita bawalah kepada Ramadan ni. Ramadan dulu-dulu pun baik dah. Tuan-tuan ni memang cukup baik dah. Khususnya orang Seksyen 20 ni memang bagus dah. Kan? Tengok muka pun tahu dah. Jadi kita nak bagi lebih baik. Takut-takut apa tuan-tuan? Inilah Ramadan yang terakhir untuk kita. Kita duk tengok orang mati banyak dah. Kita pun duk kenang-kenang aku ni bila lah nak mati. Kan? Sebab Allah tidak pernah menjanjikan bab-bab mati ni, Allah tak pernah menjanjikan hang kena sakit dulu baru mati
Tak juga. Yang sihat pun mati. Hang kena tua dulu baru mati. Ada orang tua tak mati-mati lagi pun. Ingat orang tu dah nak mati dah, tak mati pula. Kan? Yang baru lahir pun mati. Yang dalam perut pun mati. Tak tengok dunia lagi, mati dah. Jadi nak cerita apa? Allah merahsiakan tarikh seseorang mati. Kan? Itu sebab mati ni disebut ajal tu, ajal. Ajal ni apa? Tempoh. Kan? Qul yatawaffakum malakul mautil lazi. Malakal maut tu duk tengok kita aja hari-hari. Sebab Allah kata mati ni apa? Allazi khalaqal maut. Kami yang mencipta mati. Tu. Jadi takkan kita nak tunggu melangut, bila aku nak mati, bila aku nak mati. So far, kan? So kita kena buat persediaan. Ni dalam bulan Ramadan ni kita nak masuk bulan Ramadan ni, buat sungguh-sungguh pahala. Kod yang kita pulun dalam bulan Ramadan ni memang Allah nak bagi dekat kita lah. Kan? Jadi kita pun mati kan? Lepas Ramadan mati. Dan kita boleh minta, ya Allah matikanlah aku kalau boleh dalam bulan Ramadan ni. Saya selalu minta, tapi bukan Ramadan ni lah. Ramadan lagi sekali lah, tak tahulah. Tu. Sebab apa? Bukan kata ni jin dan syaitan je dia kena ikat. Allah terus buka ni, suruh malaikat buka pintu syurga. Ni seawal-awal malam Ramadan, buka pintu syurga habis. Pintu neraka tutup. Ada ke neraka syurga ni? Ada lah dalil dia. Nabi Adam dulu duduk syurga lah, yang kena hantar kat dunia ni. Dulu Nabi Adam ni duduk dalam syurga. Allahu Akbar tuan-tuan. Punya hebat. Ahli syurga ni tuan-tuan punyalah hebat. Kulit Nabi Adam putih merah ni. Orang tak kalau darah mengalir tu nampak tu. Punya tu ahli syurga. Beza dengan kulit kita. Bila dia turun ke dunia ni tuan-tuan, dia jadi kelabu asap. Sebab banyak dosa. Tuan-tuan tengok tu Hajarul Aswad tu sudah dulu putih. Samalah juga wanita syurga ni. Siapa wanita syurga? Isteri kita. Isteri kita tu besok bila dia masuk syurga, Allah, kita ni besok, kita orang lelaki masuk syurga, 70 bidadari tunggu dah. Abai mari abai 70. Isteri kita duduk mana tu? Isteri kita dia akan jadi ketua. Bukan ketua pramugari, ketua bidadari. Bidadari ni kata Nabi Muhammad SAW ni, kalau dia selak pelitup muka dia ni. Tu, Pak Haji yang serban besar pun meleleh elok ni. Punya cantiknya bidadari. Tapi bila isteri kita yang namanya ketua bidadari tadi masuk syurga, ada dialog di antara mereka. Bidadari tanya, wahai bidadari dunia, macam mana hang ni boleh jadi cantik? Cantik lagi pada bidadari itu syurga tu, isteri kita tu. Macam mana boleh cantik? Allah, masa dia layan kita kat dunia dulu, Allah punyalah bagus punya layanan, tip topnya. Kita kejut pukul 3 pagi suruh buat kopi pun dia buat tu. So pukul 2 pagi suruh masak nasi pun dia masak. Khidmat sampai macam tu lah, contoh lah kalau nak jadi macam tu kan. Tapi nampak-nampak tak ada lah. Kita minta kopi pukul 3 pagi, abang ni buat terbiat ke apa? Tu ya kalimah dia keluar. Tapi bukan isteri kat sini, isteri tempat lain. Sini alhamdulillah tu cerita. Jadi pintu syurga pun dibuka sampai bila? Sampailah malam awal Syawal tu habis. Jadi mati tu Allah kata apa? Mati aku bagilah masuk syurga. Syurga neraka ni aku punya. Itu sebab kenapa orang mati ni dia sebab apa? Dengan duka citanya duka citanya dimaklumkan telah kembali ke rahmatullah. Polan bin Polan. Kita datang dulu dengan rahmat Allah, balik pun dengan kasih sayang Allah juga. Tu yang kata umat Nabi Muhammad SAW tu. Untungnya kita minta kan nak jadi umat Nabi Muhammad, tak pernah minta tu satu hal. Kita minta ke Allah, ya Allah, lahir aku nanti bagi aku jadi Islam ya. Sebab Allah hendak kita jadi Islam kan. Siapa pun tak pernah minta. Ada siapa pun minta? Tak ada. Jadi ketakat nak bagi jin dengan syaitan tu dibelenggunya supaya jangan kacau, tu biasa, tu kecilnya hal lah, semua matter kan. Jadi syaitan dan jin kena sengkala dan sebabnya, kata Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim, adalah jin syaitan itu disengkala atau dibelenggu akan dia dari awal Ramadan itu
kerana menegahkan mereka daripada menyakiti orang-orang mukmin dan nakuti mereka itu. Tu bisik dia kata hang jangan tak payahlah, tak payah duk puasalah apa. Kan tak ada mana bisikan tu, tak ada kan. Di luar Ramadan ada, kita pun puasa lah Isnin Khamis, elok tengah puasa member pun main, Syekh jom aku belanja makan ni. Masa kita puasa lah nak belanja pun kan, kita pun kata sorry lah air puasa. Apa dah puasa dah, dia tarik tu pun dah macam satu macamnya. Apa dah hang puasa, aku pun besok puasa, kita pun habis. Tu tetapi bulan Ramadan ada orang nak cakap tu? Tak ada, sebab semua puasa kan. Tu dia kalau tak puasa ni tuan-tuan, orang yang tak puasa, oh ya Allah, orang yang beriman kalau dia tak puasa, oh dia rasa malu nak cerita dia tak puasa, nak makan depan orang. Kenapa jadi macam tu? Dia jadi segan silu ketika tu. Tu Allah nak mendidik kita ni. Allah mencipta kita ni, Allah yang mencipta kita manusia ni, Allah tahu hati budi kita ni. Siapa yang lebih tahu hati kita ni? Jahat kita siapa yang lebih tahu? Allah Ta'ala ya. Kita ni jahat terang mana kan? Isteri kita pun tak tahu, kita pun buat jahat, takkan nak cerita kat dia kan? Siapa yang lebih tahu hati kita ni ikhlas ke tak ikhlas? Allah Ta'ala lah. Itu sebab Ramadan Allah kata apa? Aku saja yang akan bagi pahala. Tu di atas dasar apa? Ikhlas. Man shoma ramadana an imanan wa intisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan kan. Benda ikhlas ni tuan bukan boleh kita nyatakan aku you tahu dah ikhlas ni tahu, jadi tak ikhlas. Hatta kita buat kebaikan ni tuan-tuan, kita buat kebaikan ni kalau orang puji habis poin kita. Tu sebab kalau kita nak buat baik ni sorok-sorok, jangan bagi orang tahu. Ibaratnya kata Nabi, tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri sampai tak tahu. Lebih kurang macam tu lah. Ni dak kita buat baik cerita ke orang kan. Bertepatanlah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Akhir zaman nanti orang buat umrah ni dia menyaga. Tu yang banyak berlaku sekarang ni. Adalah satu, kalau tuan-tuan perasan, satu video di viral, asyik nak masuk Raudah dia akan dia buat live. Okey, 5 minit lagi saya akan masuk Raudah, jadi siapa nak doa tolong masukkan duit. La ilaha illallah, nak doa-doa lah. Sebulan sekali pergi tu. Cerita pula korang, hari ni sebulan sekali pergi tau. Nak cerita buat apa kan? Nak buat baik pun cerita? Tak payah buat cerita lah. Itu yang jadi kata Nabi Muhammad SAW, di padang mahsyar nanti umat-umat aku hidup kat dunia ni bergaya, amalannya Masya Allah, baca Qurannya rajin kan, solatnya rajin semua. Tengok-tengok buku amalan kosong kan. Sebab apa? Asal buat baik dia cerita ke orang, asal buat baik dia cerita ke orang, asal cerita ke orang dia buat baik kan. Jadi buat senyap-senyap, sunyi-sunyi dah lah, biar orang tak tahu. Kita ni manusia ni baiat lah, tak puas hati. Tu yang kata syaitan tu. Syaitan tu nanti bisik, dia kata Syekh, hang buat baik dah tapi orang tak tahu macam mana. Hang bagi ni sumbangan orang pun tak tahu. Leceh lah macam tu. Kita pun kata betul juga, pergi cerita habis cerita lah, potong habis kan? Jadi itu peranan syaitan. Sebab apa? Allah izinkan syaitan berkelakuan demikian ketika mana nak terbit daripada syurga tu, dah dipecat daripada syurga tu. Boleh lagi iblis kata, ya Allah, boleh tak aku nak minta doa permohonan? Boleh tak? Tuan-tuan, Allah nak cerita apa ni tuan-tuan kan? Punya Allah punya bertolak ansurnya, yang dia dah laknat dah, minta pula permohonan doa makbul lah tu. Telahlah kita macam tuan-tuan ni memang baik kan. Malam tadi dah minta doa Allahu Akbar kan. Tu dapat tu. Jangan duk tunggu pula bila nak mari, entah yang aku minta tadi kan. Tu tuan, Allah Ta'ala nak bagi ni tuan, bukan kadang-kadang benda yang kita minta tu, benda yang kita tak minta, benda yang kita tak minta dan kita tak pernah minta pun Allah bagi. Hujan ada pernah kita minta hujan kan? Kuku adalah sekali-sekala kemarau kan? Napas ni ada pernah kita minta, Allah dah bagi macam tu, laju ya kan. Tu jadi jangan underestimate Allah Ta'ala. Kata orang kampung saya lah, underestimate kan. Habis
Tetapi adakah sengkala atau belenggu itu hakiki ataupun tiada hakiki? Belenggu tu betul ke dia belenggu? Yang Nabi duk kata syaitan dan iblis dia belenggu tu, betul ke diikat apa semua tu? Kan? Telah berkata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala, telah berkata Al-Qadi Al-Iyad rahimahumullahu ta'ala, yahtamal ataupun seandainya Allah Ta'ala sengkala jin syaitan itu dengan rantai dan belenggu dengan sebenarnya, bukannya ia ibarat ataupun majas saja, supaya tiada mereka itu menyakiti mukmin-mukmin dan menakuti mereka. Seandainya ia ibarat saja, bukannya tersangka dengan sungguh-sungguhnya, hanya Tuhan jadikan mereka itu lemah daripada menipu daya mukmin-mukmin di dalam bulan puasa itu, hingga jadilah terkurang tipu dayanya dan kedatangan penyakit daripadanya. Sama dia terbelenggu secara hakiki ataupun secara maya, itu bukan kerja kita. Yang kita duk fikir syaitan ni kena ikat macam mana, orang yang duk kaji tu lah tak puasa, duk fikir dia kena ikat macam ni ke, dah ya. Itu bukan kerja kita. Kerja kita apa? Allah kata apa? Tu. Allah kata Allah akan melemahkan mereka daripada menipu daya kita ni. Jadi dia tak dapat tipu daya. Tu yang penting tu. Jadi kita pun bolehlah beramal dengan senang hatinya, kan. Maka jadilah mereka tu seolah-olahnya tersengkala dan terbelenggu. Dan pula terbelenggu mereka itu bukannya terbelenggu daripada tiada dapat ke semua orang, bahkan tersengkala atau terbelenggu pada setengah orang saja. Walaupun macam tu pun, kan, setengah tu dia jadi macam biasa ya, kan. Sebab Tuhan kita ni kata apa? Setengah mukmin itu dapat ditipunya juga, dan setengahnya tiada. Macam tuan-tuan tak ada dia tidak berjaya dalam menipu daya. Ada orang yang kena biasa je. Bulan Ramadan bersama ya, dia puasa tapi pakai baju ketat, pakai tudung. Kita pun tanya dia, you puasa lah? Puasa lah Ustaz. Tengok pakai itu. Ustaz, you don't just judge us by the book of the cover. Tu dia punya cerita tu. Kami walaupun pakai macam ni, hati baik Ustaz. Hati baik mai kok mana kalau hang dah hang puasa, hang semayang. Ada orang puasa dia semayang tak? Tu. Ada orang dia solat sunat ni, tarawih ni, laju. Solat fardu tak? Dia nampak yang tu, yang tarawih tu macam-macam gaya. Tu yang kata Tuhan kita ni kata, bukannya walaupun terbelenggu syaitan dan jin itu, tetapi setengahnya jua, setengah tu tak, kan. Tu. Maka ihtimal ini ada berkuat dengan hadis lain menunjukkan demikian itu. Maka sekalian itu membesar dan melebihkan bulan puasa. Apabila seorang yang mukmin mengetahui yang demikian, janganlah lupa dan lalai daripada menyempurnakan beberapa ibadat di dalam bulan Ramadan. Tu bukan kata puasa saja, dia ada ibadat yang lain. Jadi pintu syurga terbuka dan neraka itu terkunci di dalam bulan puasa. Wa ghullaqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan dikuncikan akan segala pintu neraka, maka tiada dibuka daripadanya satu pintu pun. Pintu neraka tak buka langsung, pintu syurga saja. Yang lagi karannya, yang lagi bestnya, ahli-ahli kubur ditangguh dulu seksanya. Allahu Akbar. Tu ditangguh dulu seksa. Sebab apa? Ramadan biasa, menghormati Ramadan. Walhal mereka di alam yang lain dah, yang kata Allah yang penuh dengan kasih sayang tu, bagi juga tangguh. Allah kata ke malaikat, hang bagi tangguh salah depa ni sampai bila? Sampai habis Ramadan. Timbul 1 Syawal start balik. Tu. Jadi kita pun jangan lengah kena seksa pun tak apalah, bulan Ramadan ni boleh relax lah. Macam ada member, ada jemaah tanya, Ustaz, neraka apa yang paling panas kali lah? Neraka Jahannam lah, kan. Dia kata ada tak neraka yang okey sikit lah? Ada ke neraka yang okey? Neraka ni mana ada okey, semua KO nya. Ingat kot dia tanya macam tu, kot ada okey kot, dia masuk pun tak apa lah kot. Tuan-tuan, neraka ni bukan mainan. Neraka ni bukan kata kod-kod, dia tak pakai kod ya. Dia bantai macam tu ya.
Allah kata paling koman pun neraka ni 1000 tahun paling koman kan. Paling ringan tu pak saudara Nabi tu Abu Talib tu, dia pijak aja, dia pakai terompah neraka tu mengelegak otak kan. Tu yang kata siksaan dan azab Allah ni kita tak boleh nak bayang dengan kepala, dengan akal sempurna yang Allah bagi ni, tak boleh nak bayang siksa jenis macam mana. Nabi ketika mana Mi'raj, Nabi dipertontonkan bawa tu, Nabi kata ada 70,000 jenis siksaan neraka, 70,000 yang kita pun tak nak terfikir. Bayang tengok tu yang ringan sekali kena tu, kasut ni kan, pijak otak melegak, jasad okey. Tu kita kata macam mana jangan macam mana boleh try, jangan try kan. Tu dia bukan benda-benda try kan. Dan dibukakan segala pintu syurga, maka tiada dikunci daripadanya satu pintu pun. Maka adakah terbuka syurga itu, tertutup neraka itu hakiki? Menurut sebagaimana kata Imam Nawawi dan Syarah Muslim, seandainya ia hakiki atau kiniah, yang ni manakala adalah bulan puasa itu timbul, banyaklah Allah Ta'ala bukakan hambanya akan jalan taat yang tiada berlaku di dalam bulan lain. Allah nak ceritakan pada kita apa? Bulan Ramadan yang aku buka pintu amalan, membuatlah. Hang mati aku bagi masuk syurga. Tak percaya try mati kan. Tu azan dulu ke? Azan dulu. Kita bagi laluan azan, lepas tu kita akan sambung sampai pukul 11 malam. Sekali-sekali.
Okey, tadi kita cerita pintu syurga dibuka seluas-luasnya selama sebulan, dan pintu neraka terkunci. Dan dalam pada itu pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka. Allah Ta'ala akan bebaskan ahli-ahli neraka ni. Neraka ni dah ada penghuni dia ke? Belum lagi. Ada tak ada lagi? Bila nak ada? Bila berlakunya kiamat nanti. Jadi macam mana Allah membebaskan ahli-ahli neraka ni? Kan? Bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak hambanya yang taat akan dia. Dia telah dimerdekakannya daripada api neraka. Dimerdekakan pada tiap-tiap malam bulan puasa. Allah, bila Allah dalam ingatan Allah tu, Allah terlintas, bukan terlintas, Allah nak cipta manusia aja, maka kalam dicipta. Kalam tu dah tulis siap dah, ada di Lauh Mahfuz. Siapa senarai ahli-ahli neraka, siapa yang manusia ni senarai ahli-ahli syurga. Kan? Jadi itu yang ada doa-doa yang Nabi ajak kita, minta dibebaskan daripada api neraka tu, senarai api neraka. Kod lah ada kita lah, mana nak tahu, tapi agak-agak tak ada lah, kan? Jadi Allah akan keluarkan daripada list tu lah. Okey. Sebab Allah yang lebih mengetahui itu. Ada satu hadis dalam kitab Baru Mazi jilid ke-21. Nabi kata apa? Ada di antara anak-anak yang dilahirkan, yang dikandungkan oleh ibu yang bukan Islam, mengandung, melahirkan anak, kemudian anak itu mati. Ada anak itu dimasukkan dalam syurga sebagai pelayan syurga, dan ada anak itu dimasukkan di dalam neraka. Allah zalim ke? Tak. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak zalim ke Allah itu? Kan budak ni baru lahir, tak tahu apa pun, kenapa dia masuk dalam neraka? Nabi kata apa? Allah lebih mengetahui. Andai kata Allah lanjutkan usia dah sampai remaja, dia pasti kufur kepada Allah, masuk neraka. So yang ni dia ada lah way out untuk nak jadi orang beriman apa? Tu Allah masukkan dia sebagai pelayan kita masuk syurga. Kan? Jadi di dalam bulan Ramadan itu, sebulan itu hari-hari Allah akan membebaskan. Kan? Punyalah tuan-tuan Allah, kan? Punyalah hebat kasihnya Allah Ta'ala tu, kan? Maka dia merdekakannya pada tiap-tiap malam bulan puasa itu. Maka telah datang hadisnya dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan katanya, walillahi utaqa iminan nar wazalika kulla lailatin. Dan bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak pemerdekaan daripada api neraka, dan bermula yang demikian itu berlaku ya tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan itu. Kan? Jadi kita ni dalam bulan Ramadan untung sungguh kita ni. Di samping-samping beramal ibadat tu, kan? Tu. Jadi janganlah kejar pahala tu. Kan? Kita kena ingat dalam hati ni, ya Allah, ya Tuhanku, aku tu sebab apa aku ingat hang ni? Siapa ingat siapa? Allah ingat kita ke kita ingat Allah? Kan? Allah yang ingat kita, tu yang kita boleh semayang tu. Yang tak semayang tu sebab tak ingat Allah. Kan? Allah dah bagi peringatan dah, dah bagi hidayah dah. Hayya 'alas salah. Tak dengar, tak mari juga. Kan? Jadi bila siapa yang datang tu, bila menyebut kalimah Allahu Akbar tu, yang bagi sebut pun, yang bagi melancarkan lidah pun dia juga. Bila kita sebut tu Allahu Akbar, dia kata apa? Dia ni sebut nama aku. Macam kita kan? Kan? Sebab apa? Wa ma tasya'u illa ayyasha Allah innallaha aliman hakima. Aku yang mengatur seluruh pergerakan hidup makhluk kat dunia ni. Ini kita nak kata apa? Kita nak kata kita pandai. I dulu study, I was one of the excellent intelligent punya student. Allah yang bagi. Itu sebab Allah buat manusia ni. Kenapa bukan semua Islam? Kenapa Allah tak bagi semua Islam? Umat Nabi Muhammad ada 7 bilion, 5 bilion belum Islam lagi ni. 2 bilion Islam. Yang 2 bilion Islam pula berbagi pula. Hanya 750 juta saja yang istiqamah solatnya 5 waktu. Yang 1.3 lagi mana Nabi? Islam ni kau. Ada yang Islam, ada yang macam-macam. Tu nak maintain.
Tetapi itulah untungnya kata Nabi Muhammad SAW, yang kata Islam ni tuan-tuan, Allahu Akbar, yang 2 bilion ni pimai kok mana pun akhirnya masuk syurga juga, walaupun dia berdiri di atas tiket Islam kat dunia ni. Allah wujudkan dia kat dunia ni, daripada lahir sampailah apa pun dia tak buat kan. Kau tanya Islam, you Islam? Islam lah, you tengok lah, Islam saja kan. Akhirnya masuk neraka, dan akhirnya Allah akan keluarkan dia juga daripada neraka tu, masuk syurga. Compare tu non muslim, rugi lah, rugi. Itu sebab kau tuan-tuan ada dapat satu video, ada satu budak Cina lah, belasan tahun dia masuk Islam. Orang ada surau panggil dia, surau semenjak panggil dia. Dia kata, tuan-tuan tahu tak sebab apa saya masuk Islam? Saya dengar ada satu video lah, ada ustaz tu cakap hanya orang Islam saja masuk syurga. Jadi saya masuk Islam. Saya ingat saya masuk Islam saya mati, sebab saya mau masuk syurga. Rupanya tak mati-mati dia kata. Tapi bila saya surah masuk Islam, saya tengok Islam lagi teruk pada saya kafir dulu. Allahu Akbar. Malu kita kan. Tu. Jadi itu sebabnya tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi diutuskan itu untuk apa? Untuk menjadi contoh suri tauladan. Maka ikutlah Nabi Muhammad SAW. Kata kita cinta Nabi. Itu sebab Allah hadirkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku nak saksi bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Ikutnya. Yang ada pada diri kita ni siapa? Muhammad. Tu ikut Muhammad tu kan. Tu habis sikit. Maka merdeka hamba Allah daripada api neraka itu ialah daripada beberapa sebab taat. Maka bagi Allah Ta'ala itu ada pemerdekaan dengan sebab mengesahkan Allah tu. Itu sebab yang mati besok tu, yang ada iman sebesar zarah pun, bila Allah matikan dia, akhir sekali dia akan masuk syurga. Nabi pun akan bagi syafaat. Nabi kata sendiri, Nabi cerita sendiri, aku akan bagi syafaat kepada umat-umatku walaupun ada sebesar zarah iman dia kan. Macam tuan-tuan ni, tuan-tuan bukan kata sebesar zarah, sebesar makcik Zahrah. Zahrah tu kecil, makcik Zahrah besar kan. Tu habis. Maka puasa yang jadi terampun segala dosa. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa bulan Ramadan dan mendirikan dia, yakni berjaga malam-malam dan mengerjakan ibadat daripada sembahyang-sembahyang sunat dan zikir dan membaca Quran, hal keadaannya percaya akan sekalian itu suruh daripada Allah dan menuntut akan pahala daripada Tuhan, atau memperbuatnya dengan jalan gemar dan suka akan pahalanya lagi dengan baik hati, tiada segan puasanya dan tiada berasakan panjang harinya, nescaya diampunkan Allah baginya bahkan barang yang terdahulu daripada dosa. Gugur habis dosa. Ramadan ni tuan-tuan, kita duduk melengung menyentuh, gugur dah dosa. Lepas tu rajin pula duk ambil air wuduk, lagi gugur dosa kan. Mandi pula dalam bulan puasa tu, gugur lagi dosa. Allah buat kan. Allah nak cerita apa? Aku nak bagi hampa ni kalau boleh mati suci tu kan. Tu harapan kita bila masuk dalam bulan Ramadan ni, kita minta Allah guide kita lah, supaya rajin, lebih rajin daripada yang mana Nabi nyatakan tu. Tu sebab apa? Kita nak yang terbaik. Ramadan tahun ini Ramadan yang paling baik dalam sejarah hidup kita kan. Biar kita keluar Ramadan ataupun tak sempat keluar, bukan dulu kan beza kan. Makam tuan-tuan beramal dengan dulu kan berbeza. Dulu sebab apa puasa? Siapa tak puasa tak boleh raya. Tu yang puasa tu. Lah takkan nak kata macam tu lagi kan. Nanti tak puasa tak boleh raya. Dah tak tengok dah raya tu kan. Kalau boleh saya cukup yakin lah tuan-tuan ni rasa kenapa lah Allah tak buat Ramadan ni setahun. Tu dia jadi macam tu tuan-tuan, sebab makam tuan-tuan ni dah level lain lah kan. Tu level wali-wali. Tuan-tuan memang wali nikah kan. Tu sikit-sikit lagi jadilah wali Allah, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan sekadar tu dululah yang dapat kita kongsi. Jadi kalau ada tuan-tuan nak tanya, tapi tuan-tuan memang tak tanya, tuan-tuan senang faham. Tu yang syok kuliah sini. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, Allah, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dosa pasangan kami dan anak-anak cucu kami, Allah. Ya Allah, kau angkatlah wabak yang sedang melanda kami khususnya di Malaysia dan amnya seluruh dunia, Ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami bulan Syaban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, Ya Allah. Jadikanlah Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Andainya kami mati, Ya Allah, masukkanlah kami dan syurga-Mu tanpa hisab, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.